Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak masuk terus membicarakan hadis di bawah tajuk At-Taubah, bab Taubah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأعز بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya melakukan istighfar kepada Allah, atau saya beristighfar kepada Allah, dan saya bertaubat kepada Allah fil yaum, setiap hari, lebih daripada 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan daripada Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai orang ramai, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat, mana pada setiap hari, fil yaum, pada satu hari 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi dua hadis ini hadis kira-kiranya hadis yang mula-mula, hadis awal yang disusun, yang diletakkan oleh Imam Nawawi di bawah tajuk taubat ini. Di bawah tajuk taubat ini, ini kira-kiranya hadis yang mula-mula lah. Yang mana dalam hadis riwayat daripada Abi Hurairah, seperti mana kita maklum, Abi Hurairah telah pun kita sebut sebelum ini biodatanya. Jadi kita tidak akan ulang sebut dia punya profil Abu Hurairah itu. Yang mana Abu Hurairah sebut, dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam guna dalam hadis ini, dalam ucapan dia ini, wallahi, dengan kata-kata yang menunjukkan sumpah, demi Allah, aku benar-benar, maksudnya melakukan istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari, pada satu hari, mana setiap hari lah, tiap hari itu lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat kedua, itu riwayat Bukhari, dalam riwayat kedua daripada Agharr bin Yasar Al-Muzani, Nabi sebut, wahai orang ramai, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kamu kepada Allah, kerana aku melakukan taubat setiap hari 100 kali. Jadi dalam dua riwayat ini ada sebut 70 kali lebih, ada disebut 100 kali. Daripada sini pertama sekali hadis ini kita lihat dalam hadis ini Nabi sebut, selain daripada Nabi menyatakan perbuatan Nabi sendiri dalam konteks istighfar dan taubat ini sehingga 70 kali dalam riwayat Abi Hurairah, dalam riwayat Agharr bin Yasar 100 kali.
Dan Nabi guna khitab kepada umat itu dengan menggunakan misalnya dalam riwayat Aghari itu tubu. Dalam riwayat mula-mula itu tidak. Nabi menyatakan pribadi Nabi dari segi kedudukan Nabi dalam bab taubat dan istighfar 70 kali lebih. Dalam riwayat Aghari itu dia sebut tubu ilallah wastaghfiruh, menggunakan fi'il amar yang menunjukkan perintah. Ini antara hadis-hadis yang mengikut ulama ini menunjukkan bahawa taubat itu, istighfar itu adalah merupakan termasuk dalam hukum wajib secara aini. Bab taubat ni dia tidak wajib secara kifai, tetapi dia wajib secara aini. Kefarduan itu di atas individu, bukan kepada kelompok tertentu, tidak. Bab taubat ini oleh kerana ayat Quran kita telah bincang sebelum ini, ayat Quran juga merupakan banyak juga dalil yang menyebutkan perintah supaya bertaubat. Jadi taubat ini sebenarnya adalah merupakan perintah yang wajib daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita melakukan taubat ini. Begitu juga hadis Nabi. Jadi berkaitan dengan hadis ini, para ulama telah membuat beberapa kesimpulan. Walaupun dalam setengah-setengah kitab disebut ketika menguraikan hadis ini beberapa perkara. Yang pertama, walaupun dalam riwayat Abi Hurairah Nabi seolah-olah menceritakan tentang hal Nabi sendiri dari sudut taubat, tetapi mafhum di sebalik itu Nabi hakikatnya itu cerita, itu khabar Nabi cerita. Tetapi di segi insyaiyah, di segi kehendak di sebalik cerita itu apa? Sebab setiap cerita dia kadang-kadang cerita ni dia ada khabar tapi makna insya ada juga. Kita cerita tapi di sebalik kita bukan sekadar nak cerita, tetapi yang kita nak jaga apa dia di sebalik cerita tu apa. Misalnya bila kita menceritakan kebaikan seorang, apa dia maksudnya? Nak suruh tiru lah tu, nak suruh kita teladani kita itu. Walaupun apa khabar tapi dia ada makna insya. Di sini pun ulama kata walaupun Nabi kita aku bertaubat, dalam riwayat Abi Hurairah itulah, aku bertaubat melebihi, maknanya 70 kali. Aku, siapa dia aku ni? Nabi yang maksum, yang terhindar daripada dosa kecil dan dosa besar. Aku bertaubat. Kamu soalan hak insya'iyahnya kamu macam mana? Kalau aku boleh 70 kali, kamu lebih aula lagi bertaubat, sebab kamu tidak maksum, kamu terdedah kepada dosa. Lebih patut lagi. Jadi apakah makna taubat? Jadi sepanjang kita akan bincang lah. Kita akan bincang apa beza taubat dengan istighfar itu, apa beza mengikut pandangan ulamanya. Jadi kalau Nabi bertaubat 70 kali satu hari, dan dalam riwayat Aghad Al-Muzani itu disebut 100 kali, maknanya kita lebih aula lagi sebab kita tidak terlepas daripada dosa daripada. Cuma persoalan ulamanya, Nabi ni bila dia tidak ada dosa, terhindar pada dosa kecil dan dosa besar, apa maksud taubat Nabi? Bolehkah kita kata taubat Nabi ni adalah taubat istighfar nak membersihkan pada dosa? Apakah Nabi berdosa? Nabi tidak berdosa, jauh sekali daripada melakukan dosa-dosa besar ini. Bahkan kalau mengikut ta'arif maksumnya Rasul ini, dia terhindar daripada dosa besar dan dosa kecil. Jadi apa maksud taubat Nabi? Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar dia menakalkan kata-kata Qadhi Iyad. Dia kata antara yang disebut seperti mana yang dinukilkan oleh Hafiz Ibn Hajar, dia kata ini mengikut kenyataan Qadhi Iyad, maksud Nabi bertaubat, istighfar dan bertaubat itu sehingga berpuluh-puluh kali, sehingga 100 kali disebut dalam riwayat Aghad bin Yasar ni, Al-Muzani ini, itu sebagai isyarat bukan kata bertaubat daripada dosa besar, bukan bertaubat daripada dosa kecil, tapi bertaubat daripada kemungkinan ada berlaku fatrah, berlaku terlepas pandai daripada zikrullah, kemungkinan ada atas andaian, kata Qadiyah. Jadi Nabi nak menghantar satu tarbiyah kepada kita secara isyarat bahawa
kita ni bertaubat ini, beristighfar ni bukan kerana dosa yang nyata sahaja, bukan kerana kita jelas melakukan maksiat. Tidak. Hak tu dah tu. Itu baru jelas dah. Benda nyata kita melakukan dosa besar ataupun dosa kecil yang kita yakin kita buat. Hak tu lagilah lebih aula kita bertaubat. Ada satu lagi jenis kemungkinan berlaku. Sebagai ihtiyat, sebagai bercermat, Nabi nak ajar. Ni dia letak atas diri dia. Walaupun dia kira-kira dia tidak buat dosa, tetapi kemungkinan berlaku fatrah zikrullah itu ada senggat. Ada mungkin terlepas daripada ingatannya, ada manusia ni. Kok ada. Jadi Nabi nak menampung waktu Nabi beristighfar dan bertaubat. Dan kegunaan keperluan kita tu lebih lagi. Dan kita sebagai umat yang tidak maksum ini, manusia tidak maksum, lebih lagi memerlukan perkara itu, kepada taubat itu. Jadi kena istighfar sentiasa lah, kena banyak istighfar lebih daripada Nabi. Sebab apa? Sebab kita tentu dah tidak terlepas berdosa daripada. Ini mengikut kenyataan qadiyat seperti mana yang dinaqalkan oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menguraikan hadis ini. Dan ulama kata itu kenyataan yang sangat baik yang disebut oleh qadiyat itu. Itu untuk Nabi. Ada juga ulama kata Nabi beristighfar, Nabi bertaubat dengan erti sebagai zikrullah sahaja. Ada juga ulama yang kata begitu. Macam-macam lah. Sebab kalau kita nak kata secara confirm bahawa Nabi ni bertaubat, beristighfar kerana kesalahan, kita boleh sebut kesalahan apa Nabi buat. Tak boleh. Tak boleh. Jadi itu maksud istighfarnya Nabi. Ada juga ulama kata istighfarnya Nabi secara khususlah istighfar dan taubat tu dia tujukan kepada umatnya. Ada juga, tetapi waktu kurang mendapat sambutan lah pendapat tu. Tapi pendapat yang kira-kiranya mendapat sambutannya qadiyat tadi yang menyebutkan bahawa istighfar Nabi itu sebagai andaian untuk kemungkinan ada melakukan terlepas pandai daripada zikrullah itu, kerana Nabi ni dia sentiasa ingat kepada Allah, kemungkinan. Tapi ulama kata kalau kita molek juga pandangannya kata Nabi istighfar itu sebagai zikrullah, zikir, tanda syukur, tanda tawaduknya, tanda merendah diri Nabi SAW. Itu ramai juga ulama yang kata begitu. Dalam hadis yang kedua, hadis riwayat daripada Agharr bin Yasar. Oleh kerana Agharr bin Yasar ni kira-kiranya dalam urutan hadis yang kita baca ni pertama kali kita dengar hadis riwayat daripada Agharr bin Yasar. Jadi kita nak baca sikit biodata dia secara ringkas. Biodata sahabat ni Abi Hurairah tu acak Khalidah kita jumpa dah sebelum ni. Jadi Agharr bin Yasar Al-Muzani ini ada juga mengikut catatan ulama yang yang merekodkan biodata dia menyebutkan bahawa bukan Al-Muzani tetapi Al-Juhani. Ada juga yang sebut begitu. Mana Agharr bin Yasar Al-Muzani, tepat Muzani tu ke Agharr bin Yasar Al-Juhani. Ada juga ulama yang sebut begitu. Namun mengikut kajian ulama dia kata sebenarnya antara Muzani dengan Juhani, Juhani itu dia lebih tepat Muzani. Dan dia ni Agharr ini adalah antara sahabat yang muhajirin. Dia ni berhijrah daripada Makkah ke Madinah dia. Dia ni sahabat Nabi, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa dia ni adalah sahabat Nabi. Dan riwayat dia tidak banyak, agak terbatas riwayat, sikit saja riwayat Muzani. Riwayat Agharr bin Yasar Al-Muzani mahdudah, memang sikit, tak banyak. Ada riwayat yang diambil daripada Nabi direct, secara langsung daripada Nabi SAW. Ada yang diambil daripada Abu Bakar As-Siddiq, ada riwayat yang diambil daripada Umar bin Khattab, ada riwayat yang diambil oleh beliau daripada Muawiyah bin Qarrah, dan ada riwayat yang diambil daripada Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Dan Imam Bukhari mengambil riwayat daripada dia dalam kitab adab dia. Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Nasa'i dalam kitab dia Al-Yawmi wal Laylah. Dan Ahli Basrah juga ada mengambil riwayat daripada Agharr Al-Muzani. Dan tidak dicatat. Sebab sini dia mari beberapa, misalnya kita Ibnul Athir, Usulul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah Ibnul Athir, dan kitab-kitab lain lah yang menyebutkan merekodkan nama-nama sahabat, tidak disebut bila
li hayati wala li wafat. Tetap tarikh lahir dia, tarikh wafat dia tidak dicatat oleh ulama. Dia ni mana tidak dicatat oleh ulama. Tidak disebut. Jadi kita pun tak tahulah bila tarikh lahir dia, lepas tu dia mati tu bila, tidak disebut dalam kitab. Sebab ni dia punya tuan kitab ni dia kata kita tengok dalam Usdul Ghabah Ibnu Athir, Isabah fi Tamyiz Sahabat Hafiz Ibn Hajar, Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal Imam Zahabi, Tahzibut Tahzib Hafiz Ibn Hajar dan Syekh Sindi pun tak ada direkodkan bila tarikh wafat dia. Jadi cuma yang pastinya dia ni sahabat Nabi berhijrah dia. Dia sebenarnya lama sahabat yang mana memang jelas dia tu, cuma rekod dia tu tidak lengkap. Lama sahabat yang begitu. Tapi kalau sahabat-sahabat besar Nabi, itu jelas. Jelas. Baik, dalam riwayat kedua itu riwayat Aghar bin Yasar Al-Muzani ini ada Nabi sebut tubu ilallah wastaghfiruh, bertaubatlah kamu, ada dengan makna fi'il amal, perintah itu. Dalam riwayat pertama tak ada perintah itu. Dalam riwayat kedua tubu ilallah wastaghfiruh, bertaubatlah kamu dan beristighfarlah kamu kepada Allah. Kerana aku sendiri bertaubat sampai 100 kali saja. Aku sendiri. Jadi mengikut ulamanya, istinbat yang difahami oleh ulama ini menjadi dalil wajib taubat berdasarkan pada hadis Al-Quran. Kita sudah tengok dah sebelum ni. Jadi ulama sebut, pensyarah hadis sebutlah, maknanya dengan kita bertaubat ini berdasarkan pada dua hadis ini, bila kita melakukan taubat dan istighfar, sebenarnya dua perkara kita dapat faedah. Dua perkara kita dapat faedah. Paling kurang, walaupun setengah ulama kata 3, iaitu kalau kita ikhlas, kita akan dapat pembersihan dosa kita bila kita bertaubat. Atau tentu dah. Paling tidak 2. Apa maksud 2 tu? Yang kita telah ikut perintah Allah dan perintah Rasul. Perintah Allah dalam Quran, perintah Rasul dalam hadis. Sebab apa Allah suruh kita bertaubat, beristighfar. Begitu juga Nabi melalui hadis-hadisnya menyuruh kita bertaubat, beristighfar. Maknanya kita imtithalu awamirillah wa rasuli. Maknanya kita mengikut perintah Allah dan perintah Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana Nabi SAW sebut dalam kedua-dua hadis ini bahawa perbuatan taubat dan perbuatan istighfar ni Nabi lakukan berkali-kali, malah sehingga 100 kali. Dan bila kita melakukan taubat, melakukan istighfar, selain daripada kita ikut intisaru awamirillah, mana ikut perintah, yang kedua kita iqtida. Iqtida dengan intisar dia tidak sama maknanya. Intisar ni Nabi suruh kita ikut berdasar pada perintah. Iqtida ni mana kita ikut berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beza iqtida. Sebab tu dalam agama ni dia ada intisar, dia ada iqtida. Intisar ni kita ikut perintah Nabi, adalah Nabi suruh kita buat, kita buat. Kita faham, kau tak faham? Sebab masalah istighfar sahabat, kita tak boleh hura apa makna istighfar, apa makna beza istighfar dengan taubat. Wastaghfiru rabbakum, dalam ayat hak mula-mula kan kita temu kan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Apa beza istighfar dengan taubat? Kita tak faham tu pun tak apa. Yang pentingnya kita kena istighfar, kita kena taubat. Walaupun kita akan bincanglah mengikut pandangan ulama apa makna istighfar, apa makna taubat, itu sebab disebut dalam satu ayat. Kena ingatlah hadis tadi, hadis Aghar bin Yasar tu itu ada perintah, ada makna perintah. Baik, kita akan bincang selepas ni. Cuma iqtida ni maknanya Nabi buat, maknanya Nabi bukan sekadar Nabi suruh, tapi Nabi buktikan sehingga Nabi bersumpah wallahi. Nabi bersumpah. Jadi bila kita melakukan istighfar dan bertaubat, sekurang-kurang 2 perkara serentak kita buat. Intisar, jadi ikut suruhan Allah dan suruh Rasul, dan kita ikut perbuatan Nabi. Iqtida. Dia iqtida ni lawan lah pada bid'ahnya iqtida ni. Sebab Nabi buat ni kita tahu cara Nabi buat macam mana gini-gini. Dia tu mana iqtida. Iqtida ni peruah lah. Ikut perbuatan Nabi dari segi kaifiat dia. Dari segi cara Nabi buat, kita ikut.
Sebenarnya untuk ittiba' sunnah ini dia bukan hanya sekadar tahu hukum, tapi dia mesti tahu cara Nabi melaksanakan hukum itu. Itu makna ittiba'. Barulah jadi qudwah, barulah berlaku satu qudwah. Kalau sekadar kita tahu hukum, tahu Nabi buat, tapi kita tidak tahu cara Nabi buat, tahu Nabi ada buat, tapi tak tahu cara, dia tidak boleh, tidak terjamin tepat, tidak terjamin jadi ittiba', tidak terjamin mana kita ni sudah mengikut Nabi dalam konteks qudwatun hasanah Nabi itu, tak terjamin. Dia kena tahu. Jadi nak tahu tu macam mana? Kena belajar hadis dan kena jadikan sahabat itu sebagai neraca untuk kita melihat bagaimana tindakan Nabi. Kerana tidak ada orang lain, kita akan jumpa hadis lepas ni, tidak akan ada orang lain yang lebih tahu amal, bentuk amalan Nabi dalam satu-satu ibadat melainkan para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana mereka hidup bersama Nabi, bermulazamah dengan Nabi, bermusahabah dengan Nabi. Tak ada. Manakala ada orang kata ada lagi orang lain lebih tahu, itu luar biasa lah. Itu suatu sikap yang luar biasa. Kata dia lebih tahu tentang sahabat daripada dia lebih tahu tentang Nabi daripada sahabat, sehingga dia ketepikan. Kita tengok selepas ni dia ada hadis yang berkaitan perkara itu. Seterusnya hadis yang ketiga, ada juga ulama sebut berdasar pada dua hadis tadi. Kita nampaklah berdasar pada dua hadis tadi bahawa Nabi ini disebut dalilun ala anna nabiyyana Muhammadan asyaddun nasi ibadatan lillah. Berdasar pada hadis ini jelas di samping hadis-hadis yang lain bahawa Nabi kita Muhammad ini, walaupun dia maksum, walaupun dia itu sudah terpelihara berdosa dan pahala, cuma dari segi perbuatan syukur, khudu', tunduk hati, menghinakan diri di hadapan Allah dalam konteks ibadat itu, dia lebih daripada umat dia, Nabi ini. Dasar pada ini kita tidak melihat lagi dari sudut semaya tahajud, kita tak tengok lagi. Dari sudut zikir Nabi kita tak tengok. Ini dari sudut ini saja jelas bahawa Nabi ini asyaddun nas ibadatan lillah, orang yang paling kuat beribadat. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Diriwayatkan daripada Abi Hamzah, nama dia sebenarnya adalah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yaitu Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana Allah lebih gembira menerima dengan taubat hamba-Nya dari kalangan kamu, dari seseorang kamu yang telah terjatuh daripada untanya dan dia tersesat di bumi gersang, di tanah gurun, ardin falat, di tanah gurun, di padang pasir, sesat dia, terjatuh daripada unta. Kemudian unta tu lari pergi, tak tahu ke mana pergi. Maka dia pun dalam keadaan yang terpinga-pinga. Ini ringkaslah maksudnya. Selepas tu dia jumpa balik unta dia, terlalu gembira. Jadi
Manusia tu yang tersesat di tengah hutan, seperti mana hadis riwayat Muslim lebih terang lagi disebut, sukalah. Tidak boleh digambar dengan kata-kata, suka kan. Ataupun kalau kita guna dalam bahasa kita, seorang itu beli kereta, ataupun anak yang tak boleh nak beli kereta, beli misalnya anak tak boleh nak beli, hilang, diculik, tiba-tiba berjaya ditemui kembali anak itu dalam keadaan selamat. Cuba fikir, cuba kita gambarkan. Cuba kita gambar bagaimana sukanya seorang ibu yang mana dia mungkin hampir-hampir nak gila kerana kehilangan anak dia. Jadi cuba gambarkan perasaan orang itu. Jadi Allah lebih gembira lagi daripada orang itu. Ini bahasa nak suruh kita faham, bahasa yang Nabi SAW guna nak supaya kita faham. Kalau seorang itu memang tak ada, boleh jadi dia sanggup habis harta untuk anak dia. Bila dia jumpa anak dia tu, dia tidak rasa kehilangan harta dia. Sebab apa? Kerana harta anak ni harta yang lebih bernilai daripada harta lain. Suka tak boleh nak bayarkan dengan kata-kata. Allah lebih suka lagi dengan taubat hamba dia daripada sukanya, daripada gembiranya orang yang kehilangan harta yang paling dia sayang. Anak lah kita kata. Kalau kereta, suka juga kereta hilang ni, tapi boleh beli kalau tak jumpa orang. Tapi anak, apatah lagi kalau anak tu ditemui mati dalam keadaan menyayatkan hati. Cuba fikir lagu mana derita batin seorang ibu. Dalam riwayat Muslim lebih jelas disebutkan mana Allah lebih gembira, sangat gembira maksudnya, dengan taubat hambanya. Ketika mana seseorang kamu bertaubat, kembali rujuk pada Allah dari kesalahannya, Allah lebih suka. Dan kalau nak dibandingkan daripada seseorang kamu yang berada di atas kenderaannya di bumi padang pasir, kita kata tanah gurun yang tidak ada apa-apa kemudahan, famfalatat minhu, lalu untanya itu hilang daripadanya, terlepas daripadanya. Di atas unta itulah ada makanan, minuman dan segala keperluannya. Fa'ayisa minha, dan dia sudah berputus asa untuk mencari unta dia itu, untuk mendapatkan kembali unta dia. Lalu dia mendatangi, lalu dia pergi kepada sebuah pokok, lalu dia tidur di bawah bayangan pokok itu kerana sudah berputus asa. Ini gambaran Nabi, seorang yang sudah berputus asa pergi duduk bawah pokok kat serah Tuhan lah, hidup ke mati. Itu gambaran. Sesungguhnya dia telah berputus harap terhadap kenderaannya itu ketika mana dia dalam keadaan begitu. Tiba-tiba unta yang hilang itu tercegat berada di hadapannya. Lalu dia memegang tali unta itu. Khitam ni asal tali kekal. Kalau kuda tu tali kekal kan. Pegang, orang pegang. Dia celak-celak mata pokok ada cegat depan dia. Unta itu. Semua barang keperluan dia dalam perjalanan semuanya berada di atas unta itu. Kemudian dia kata kerana terlalu gembira, ya Allah ya Tuhanku, Engkau hambaku, akulah Tuhan Engkau. Dia telah tersalah kerana terlalu gembira. Jadi kecek, jadi pening. Bapa gembira sangat. Jadi benda ni mungkin kita tidak pernah menghadapi satu situasi yang terlalu gembira. Sebab tu saya buat gambaran, kalau orang kehilangan anak, berbulan-bulan tiba-tiba dijumpai anak dia tu dalam keadaan yang baiklah, anak tu tidak cacat seperti asal. Bagaimana boleh jadi ibu tu akan jadi macam kalau bahasa Kelantan kan jadi melotek rebah leping lah kita kata. Boleh jadi. Jadi gambaran Nabi buat perbandingan. Allah lebih suka lagi daripada orang itu dengan taubat hamba dia. Maknanya Nabi nak menyatakan betapa redanya Allah kepada orang bertaubat. Betapa Allah menghargai manusia yang bertaubat. Bila kata bertaubat, maknanya orang ini dia ada buat salah. Jadi di sini kita nampak betapa rahmatnya Allah SWT. Maknanya bertaubat-taubat ni istighfar daripada kesalahan. Salah, istilah salah, dosa ni berkait dengan tak kena khilaf dengan Allah. Itu maksud salah dalam agama kita. Bila kata salah, buat kejahatan, kayak kita faham dah ta'rif hasanah apa dia, ta'rif sayyi'at apa dia. Sayyi'at ni, ta'rif sayyi'at ni perbuatan yang seorang itu buat dia anggap keji dalam agama mengikut syariat, dan perbuatan itu dikaitkan dengan dosa.
Kalau dikaitkan dengan neraka, itu dosa besar. Kalau dikaitkan dengan dosa, boleh jadi dosa kecil, boleh jadi dosa besar. Tapi kalau dikaitkan perbuatan salah bercanggah syariat itu, dikaitkan dengan ancaman neraka, itu satu tanda bahawa dosa itu dosa besar. Itu kaedah dia begitu. Misalnya cerita Aisyah, bila seorang perempuan nak menikah, mak dia pun bawa pergi jumpa dia. Ni cerita ni antara yang disebut oleh ulama, garis panduan makna pemahaman kita dalam bab dosa besar. Jadi perempuan tu dia pakai baju tu lengan ni macam kelambu. Di abdomen dia, tubuh dia ni molek, tapi bahagian tangan ni macam kelambu. Dia memang semua dia ambil kelambu, dia pakai lengan. Kan biasa kau orang ni kau no, dia nampak habis ni lengan ni, kat tiak ke tangan ni. Jadi bila dia masuk bertemu dengan Aisyah, kira-kiranya Aisyah ni sebab mufti perempuan di zaman dia. Dia tempat orang minta fatwa, tempat minta nasihat, tempat kaunseling khusus untuk keluarga. Aisyah ini dia memang alim bidang tu. Tak ada orang lebih pada dia dalam bidang tu. Hatta kalau masalah rumah tangga ni, sahabat besar pun kita tanya dia. Aisyah ni itu kelebihan dia. Jadi bila bawa masuk bertemu Aisyah, Aisyah kata inilah pakaian ahli neraka. Terus dia kata begitu. Kalau zaman kita, kalau tu email kata begitu. No, tak cukup tanah dia amat tu email. Kalau tu email kata gitu. Sebab orang masyarakat kita ni dia anggap fair kepada orang agama ni, dia tidak seperti zaman salafus soleh kita dulu. Okay, baik. Sekarang ni kita tengok Anas bin Malik ni pun kita sudah lihat dah, kita sudah bincang dah mengenai abadi data dia. Anas bin Malik ni merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bermula daripada Nabi memijakkan kaki ke bumi Madinah, maka Anas bin Malik ini dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu sampai pada Nabi wafat. Dan masa dia mula-mula berkhidmat dengan Nabi umur belasan tahun, awal belasan tahun Anas bin Malik. Dan dia berkhidmat pada Nabi itu ada setengah ulama sebut sekitar 13 tahun umur dia. Bila Nabi pergi ke Madinah hari mula-mula, mak dia bawa dia pergi jumpa dengan Nabi. Ini anak saya, didiklah dia, biarlah dia berkhidmat pada Rasulullah, pada Tuhan, dengan maksud nak ilmu lah. Sebab tu Anas ni dia banyak meriwayatkan hadis. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, cuba buat perbandingan. Sebab jadi hak ni antara istimbaklah hadis ni sebagai seorang tenaga pengajar dalam bab tarbiyah, bab kita nak memahamkan seseorang. Lebih-lebih kalau kita ni sebagai tenaga pengajar, sama ada pengkuliah ke, guru ke, ataupun ayah, kita perlu sangat ilmu perbandingan dalam nak memahamkan orang. Sebab kadang-kadang orang jadi mudah faham, mudah nampak. Daripada kita diuhura secara teori, kita sebut secara perbandingan, dia mudah faham. Sebab tu dalam Quran ni dia banyak masal, contoh-contoh perbandingan, sama ada masyarakat lampau dan sebagainya. Ada banyak cerita-cerita dengan maksud nak buat perbandingan, nak cerita sebagai cerita tauladan lah. Ataupun perbandingan kita panggil misalnya dibandingkan dengan nyamuk dan sebagainya. Undang-undang manusia ni, undang-undang cipta manusia bagai kesarang laba-laba, banding gitu. Kita nampak laba-laba ni, sarang laba-laba tu kalau binatang kecil yang lekat, binatang besar tak lekat. Jadi kalau undang-undang manusia tidak boleh menjamin semua manusia sama di bawah undang-undang manusia. Tapi kalau undang-undang Allah, dia boleh menjamin semua lapisan masyarakat itu selamat di bawah undang-undang Islam. Jadi dibandingkan dengan laba-laba, itu perbandingan. Begitu juga cerita-cerita lampau menjadi cerita tauladan. Sepuhan ni Nabi buat perbandingan, dibandingkan mana suka orang yang mana kehilangan binatang, tunggannya dia ni kalau ibarat lah ni kat kenderaan, kereta dan sebagainya. Kerana unta ini dikatakan kenderaan pada pasir. Kenderaan lah pada pasir tak ada lah. Sebab unta ni kalau kita tengok, kalau nak tengok dalam kitab Zilal Quran, dia bahas tentang unta, kelebihan unta. Sebab dalam Quran pun sebut, tengoklah binatang unta ni. Allah suruh kaji unta ni. Wa ilal ibli kayfa khuliqat. Lihatlah unta, bagaimana dia diciptakan. Dia boleh tahan dahaga berminggu, boleh tahan. Dia ada bonggo atas kok dia tu tempat tangki air dia lah, dia kiranya tempat disimpan air, mana dia boleh seminggu tak minum air. Dia ni memang tahan panas, dia boleh jalan. Lepas tu sendi dia pun lebih daripada binatang yang lain. Kalau biasa kita tengok unta, kita boleh tahulah. Jadi dia memang sesuai dengan padang pasir, sesuai dengan kita kata muka bumi yang tidak rata itu.
Jadi benda-benda gitu tiba-tiba hilang. Ini suatu perbandingan. Suka. Jadi ilmu perbandingan kita, kecekapan kita membandingkan sesuatu untuk memahami orang ini adalah satu perkara yang dikira sebagai banding unik ke dalam kita kata komunikasi kita. Jadi perlu, dan Nabi sangat mahir benda. Quran memang penuh dengan banyak benda-benda gitu. Jadi kita boleh ambil lah kesimpulan ni, kita kena baca buku-buku banyak lah jadinya, supaya boleh buat perbandingan itu. Selain daripada itu, dalam hadis ini juga, melalui hadis ini kita dapat buat kesimpulan juga bahawa taubat ini, istighfar ini satu perkara yang besar, suatu ibadat, bukan ibadat kecil, tapi ibadat yang besar. Mengikut ulama ni, taubat sebab apa? Sebab itulah satu-satunya cara untuk manusia menghadap Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Tidak ada, walaupun sekaya mana manusia, dia tidak boleh menghapuskan dosa dengan semata-mata harta dia. Tetapi dia mesti melalui kaedah yang sama, iaitu istighfar dan taubat itu. Kalau seorang itu miskin, tak ada duit pun, istighfar dan taubat juga. Cuma masalah dalam hadis kita akan jumpa akan datang bila dia bertaubat, dalam Quran tersebut bila bertaubat kena buat amal soleh, kena sedekah, itu sebagai nak menampung kesalahan. Seperti mana sahabat Nabi bila buat kesalahan, bila dia bertaubat, ibadat dia luar biasa dia lakukan. Dia mengeluarkan harta yang banyak untuk disedekahkan. Itu cara nak menampung kesilapan. Nak ajar diri kita bila buat salah, kita sanggup korban ke harta. Sebab harta tidak penting sebenarnya, harta pentingnya kita mendapat redha Allah. Itu dia isyarat gitu. Jadi bila sebut, kita kena ingat dalam bahasa syariat, bila kata Allah suka, Allah redha, itu dia tanda syurga. Perkataan itu dia merujuk kepada syurga. Makna Allah suka, sebab kita suka lah. Kita sayang kepada orang. Apa faedah? Tak banyak faedah kalau orang sayang kepada kita, orang suka pada kita. Kadang-kadang orang suka pada kita, tak ada budi pun pada kita. Anak kita susah sama letak budi, cuma dia suka, saya kita duk mari. Tetapi kalau dalam bahasa syariat, bila sebut Allah suka, Allah redha, itu dia tanda bahawa orang itu sudah berada di atas landasan untuk masuk syurga. Itu dalam bahasa syariat, bukan main-main. Bukan suka saya saja seperti manusia ni, tidak. Itu dalam bahasa syariat gitu. Jadi Allah suka ni kenapa? Ulama bahas apa? Apakah Allah perlu kepada taubat kita jadi kuat kerajaan Allah ke apa? Maksud Allah suka tu, kita tahu dah makna Allah suka ni syurga tu jelas dah mengikut ulama. Tapi apa keperluan Tuhan kepada taubat kita? Apa Allah perlu lama? Takut kita faham mana Allah ni ada perlu juga kepada kita. Allah perlu bertaubat kita. Jadi ada Allah memerlukan kepada sesuatu kah? Tidak. Di sini ulama sebut Allah tidak perlu kepada, sebab taubat ni ada salah satu bentuk amalan. Taubat hamba kepada Allah ni dia adalah merupakan satu amalan saleh, seperti sembahyang, seperti puasa, seperti pergi haji. Dia amalan taubat ni. Allah suka sebab apa? Sebab dengan taubat itu kita ibadat sebenarnya. Jadi maknanya dia mengikut Allah dia. Kita boleh faham daripada kenyataan ini bahawa Allah suka tu kenapa? Kerana kita sedang melakukan ibadat. Itulah tujuan asal kejadian kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi taubat merupakan tanda ubudiyah kita kepada Allah. Sebab tu Allah suka. Suka Allah tu bukan bermakna dia perlu, tapi sebagai penghargaan Allah kepada kita, dan dia akan bagi syurga kepada kita. Itu maksud dia. Jadi maknanya kita kena faham taubat ni merupakan amalan saleh. Tetapi semua itu dia kebaikan dia merujuk pada kita, tidak kembali kepada Allah. Dia kembali kepada kita. Cuma Allahnya dia nak gitu tu sebab tanda kita ni menghinakan diri kepada Allah. Manusia ni kalau dia menghinakan diri, paling banyak menghinakan diri dan paling pandai menghinakan diri pada Allah, dialah paling tinggi darjat. Tapi manusia ni kalau dia menghinakan diri dia kepada makhluk, dialah orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konteks mana khudu' dan tawadhu' itu. Dalam hadis ini dia ada mempunyai, dalam hadis ini dari segi istinbat dia juga, dia ada hatta 'ala taubah.
Mana Nabi sebut hadis ini dalam konteks perbandingan sebagai galakan kepada manusia supaya bertaubat, kerana Allah menyayangi orang yang bertaubat. Sedangkan mahabbah Allah kepada kita itu ada maslahat untuk kita, bukan maslahat untuk Allah. Allah cinta kepada kita itu maslahat untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tak perlu, sebab Allah tidak perlu kemaslahatan makhluk untuk dia, tak ada. Allah SWT sebab dia tegak secara binafsi, qiyamuhu binafsi. Kita ni tidak, qiyamnya kita bukan binafsi, tapi bergantung dengan orang lain. Dalam hadis ini sabit ada makna gembira kepada Allah. Cuma gembira macam mana tu wallahu a'lam. Ulama tak berani nak huraikan. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada setengah-setengah ulama yang mentakwilkan farah ini dengan erti redha. Tetapi ada setengah ulama taklah kita pakai dengan farhun asal bahasa Arab, gembira lah. Cuma bagaimana kaifiat gembira? Jangan kita cuba terlintas di minda kita gembira seperti manusia. Manusia gembira kerana terkesan pada sesuatu yang baik, dia gembira. Apakah Allah ni bila kata Allah gembira dia terkesan? Tidak, Allah tidak terkesan. Mana Allah ni dia tidak ada respon seperti kita gembira ataupun marah. Dia ada respon pada sesuatu, terkesan daripada sesuatu. Misalnya sesuatu yang menakutkan, dia jadi takut. Itu kesan dia. Allah tidak ada. Sebab tu gembira di sini setengah-setengah ulama yang kata kita nak takwil, kita takwil dengan redha. Kita takwil dengan redha. Setengah ulama kata tak, kita tak usah takwil. Kita pakai mana sesuatu tangan. Kita pakai makna sah. Lepas tu gembira macam mana supaya tentu dah tidak. Kalau kata gembira seperti manusia kerana kesal daripada sesuatu yang tampak ini, tu maknanya dia sudah berlaku mentashbihkan Allah dengan makhluk. Tu sudah jadi rasa akidah. Kita sebut Allah ada farah, gembira dalam keadaan kita memahami laisa kamitsli syai'. Allah tidak sama dengan makhluk. Tu. Ni orang panggil ni aliran isbat. Dia menyabitkan. Ada juga ulama kata gitu. Jadi hukum mana pun ada dia kata tak, kita terima seperti asal tak itu takwil-takwil ke apa. Jadi kita kata farhun itu sesuai dengan keagungan Allah tanpa kita menyamakan dengan mana-mana makhluk. Gitu. Ada juga ulama yang tahu farah tu Allah gembira mana Allah beri rahmat pada orang yang bertaubat. Ada juga. Maksud gembira tu mana Allah beri rahmat. Boleh kita kata Allah memberi rahmat kepada orang yang bertaubat. Kalau jadi sesuai juga, sebab apa? Manakah rahmat yang paling besar yang dirasa oleh seseorang yang kehilangan anak, seperti yang saya bandingkan tadi. Tiba-tiba anak dia setelah berbulan hilang tu ditemu. Kita yakin itulah rahmat paling besar dalam hidup dia. Kalau orang tanya dia ketika dia umur 60 tahun, dalam hidup kamu ni agak-agaknya apakah kau panggil sweet memory lah, kita terkenangan mana, rahmatlah kita paling besar. Tentu dia akan sebut tu. Tentu dia akan sebut tu. Terlindung habis kejayaan anak dia pernah masuk universiti cemerlang. Anak dia best student, kata pelajar cemerlang di universiti kita kata universiti di luar negara ke cemerlang, kira sokong nak boleh masuk TV, berada bersama Perdana Menteri. Dia hilang. Sebab apa besar lagi jumpa anak dia hilang tadi. Mesti dia sebut gitu. Tentu rahmat paling besar. Jadi hal ni pun maknanya Allah beri rahmat banyak maksudnya kepada orang yang bertaubat ni. Kita tidak tahu sebanyak mana, tetapi begitulah. Ada juga ulama yang tafsir begitu, yang maksud kan begitu. Kukuk mana pun sini dia sebut tafsir gitu, semua tu boleh juga. Semua tu merujuk pada laisa kamitsli syai'. Tetapi oleh kerana penulis kitab ni lebih cenderung kepada tidak takwil, maka dia kata tak payah takwil lah. Dia kata dia marah takwil ni. Tak payah takwil lah. Dah kata Allah gembira, tapi gembira dalam permainan laisa kamitsli syai'. Itu maksudnya. Jadi benda-benda lagu ni bagi saya laisa kamitsli syai' ini maknanya Allah tidak serupa. Maknanya Allah tidak ada relatif bagi Allah, tidak ada nisbiyah pada Allah, tak ada. Kalau nisbah ni lagu mana? Kita kata orang ni cantik. Cantik itu apa yang kita boleh tentukan orang ni cantik? Apakah semata-mata misalnya sebagai contoh. Kita kata kita kata pen ini besar ataupun kereta ini besar. Dia gini mudah dalam peribahasa ilmu mantik, dia ada bahan. Ini mantik Islam lah. Kita boleh kenal benda besar tu kenapa? Cuba ya. Ni nak ayat ni beza.
kita guna ilmu mantik supaya kita jelas lagi makna laisa kamitsli syai'. Ini falsafah gini, tak apa falsafah mantik. Ini adalah salah satu daripada bidang falsafah. Tak apa sekadar ni. Tidak dikira sesak kita baca lagu tu. Kita boleh kena besar, boleh kena kecil, kenapa? Kerana ada perbezaan. Kerana relatif sifat dia. Kerana ada nisbi lah tu. Bahkan manusia tak akan kena besar itu kalau tidak ada kecil. Manusia tidak akan faham cantik kalau tidak ada hodoh itu. Jadi kita kata cantik ni berdasar pada kita tengok yang lain hodoh, tak comel, kita kata dia cantik. Tapi kalau kita tengok sesuatu yang lebih cantik daripada dia, kita kata yang itu cantik. Yang ini kurang cantik. Bila kata kurang cantik, ada makna hodoh tu. Hidup atas dunia ni begitu. Sebab tu bila dalam kitab ada disebut orang kafir pernah tanya ulama Islam, kenapa Allah ni kita tidak boleh dilihat pada hidup di dunia ini? Kita tak boleh tengok. Ada orang kafir tanya, tak boleh tengok. Sedangkan kira-kiranya Tuhan orang kafir kita boleh tengok jeru besar tinggi pohonnya. Kita boleh tengok. Masa tak siap kita nak dah. Kita boleh tengok. Tapi Allah kita tak boleh tengok apa. Ulama Islam mudah jawab, kerana dia Tuhan yang sebenar. Tuhan yang tidak sebenar ni dia ada proses kejadiannya. Tuhan yang sebenar ni dia tidak ada proses kejadian seperti makhluk dia. Tapi kita kenal dia melalui ciptaan dia, melalui wahyu dalam bentuk mukjizat Quran, dan melalui alam ini, kainat ini kita boleh kenal Tuhan. Dan Allah yang menciptakan manusia, dia letak satu perasaan pada manusia, dia nak mengagungkan sesuatu. Itu manusia sesuai dengan ketuhanan. Sebab dalam diri manusia dia ada satu naluri, dia mengagungkan sesuatu. Dia ada perasaan begitu daripada kecil lagi. Manusia ni daripada kecil, ketika kecil gapo dia? Siapa dia yang paling rasa hebat? Ayah dia dengan mak dia. Tak saudara ayah dalam negeri tak kenal masa dia kecil. Dia kenal ayah dengan mak dia. Perasaan jiwa tu memang sesuai dengan agama. Lembu tak ada, kambing tak ada tu. Ini dari segi falsafah. Dari segi falsafah kalau kita ngaji perbandingan agama, itulah perkara yang mula-mula disebut manusia ini sudut naluri dia yang sesuai dengan agama. Sebab apa? Sebab dia ada satu naluri, dia nak mengagungkan seseorang. Jadi naluri ini, perasaan semula jadi fitrah ini, kalau tidak dibimbing dengan ilmu wahyu, dia akan jadi sesat. Setengah tu digambarkan menganggap bintang itu sebagai Tuhan. Kenapa? Kerana bintang banyak memberi manfaat pada dia. Setengah tu menganggap lembu dia anggap itu sebagai Tuhan. Kenapa? Lembu banyak memberi manfaat pada dia. Macam-macam manusia ni letak kehebatan pada makhluk kerana dia tengok banyak kelebihan makhluk. Banyak kelebihan, bukan semua. Bila dia tidak melihat, bila tidak dituntun oleh ilmu wahyu, dia jadi sesat. Itu makna sesat. Sepatutnya kita kata, kalau dia nampak hebat lembu, kita kena tanya, lembu ni siapa yang buat lembu? Jadi umat Islam ni dia tidak pergi kepada tu. Dia tidak pergi pada makhluk, dia pergi kepada pencipta makhluk direct selalu. Itu ajaran agama. Memang makhluk ni sebenarnya kita tengok kehebatan, kita rasa kehebatan dia, itu juga satu fitrah. Kita merasa kehebatan makhluk satu fitrah. Tetapi fitrah itu dia perlu pergi lebih jauh. Siapa yang buat? Hebat, begini canggih kejadian alam, siapa yang buat? Dia kena ada. Orang Islam dia tidak setakat itu, tapi dia pergi kepada Khalik. Dia bukan pergi pada makhluk sahaja. Itu dari segi falsafah dia. Jadi hak bab taubat ni pun sebenarnya bila kita salah, ukuran salah betul ni ukuran mana? Kita ni sudah melakukan dosa. Kita berdosa dengan siapa? Berdosa dengan Allah. Tu. Kita berdosa dengan mak kita, tapi kita berdosa dengan mak kita. Kita minta maaf dengan mak kita, kita bertaubat dengan Allah SWT. Sebab itu hakikat. Sebab mak kita buat salah mak kita, yang bui dosa bukan mak kita. Yang menghapuskan dosa kita bukan mak kita, tapi Allah SWT. Itu ajaran agama. Sebab tu Allah letak syarat, kalau kamu salah dengan manusia, kamu kena mohon maaf dengan dia. Kalau berkait dengan harta benda, kamu pulai ke harta, baru kamu boleh minta maaf dengan aku. Maknanya dia tidak sudah, dia akan rapat, dia akan kembali kepada Allah dia. Sebab tu taubat ni hakikat kembali kepada Allah, walaupun kesalahan dengan manusia. Cuma Allah syaratkan, bila kesalahan dengan manusia, kena sesal dengan manusia, baru aku ampun. Jadi kerja mengampunkan, menghapuskan dosa ni bukan kerja makhluk. Tetapi kalau dalam agama-agama lain, tugas itu diberi kepada orang-orang agama.
Misalnya Kristian, padri dia tu ada authority untuk mengampunkan dosa. Kalau kita baca dalam buku dia, masuk dalam bilik kecil di dalam apa ni gereja dia tu, masuk tu, dia kata saya nak mari mengadu. Jadi padri dia akan sebutlah, awak kalau nak mengadu, awak kena sebut dengan betul, dengan ikhlas gini-gini, baru boleh terima taubat. Dia pun sebut ke saya dengan ikhlas gini. Padri tak akan kata, bila awak keluar daripada bilik kecil, awak pakai kain putih. Memang begitu kita semua. Jadi masalah dia, kita kadang-kadang masa lucu juga. Lepas tu nak tahu mana dia tu ikhlas. Nak tahu mana. Jadi macam main-mainnya. Jadi cepat lagi boleh ikhlas. Sebab kalau orang kaya, sebab dia derma banyak kepada gereja tu, lagi cepat. Putih suih lah dia tu jadinya bila tobek daripada bilik kecil tu. Tapi kita ni tidak. Kita tak boleh tipu, sebab Nabi pun tak boleh ampunkan kita. Nabi hanya boleh minta keampunan dari Allah. Untuk kita tu boleh dalam bentuk doa. Tapi Nabi tak boleh. Jadi itulah sebenarnya ajaran agama yang betul. Hak paling telus adalah agama Islam. Manusia tidak boleh ambil kesempatan atas agama. Tak boleh. Cara agama Islam, manusia tak boleh ambil kesempatan. Jadi kalau jenis biasa ada makna ambil kesempatan ini, dia tidak ada agama sebenarnya. Tidak ada agama. Hak ni pun kadang-kadang kalau kita hura tu kan doa dia masalah juga. Kalau kita hura tu kan salah, kadang dia jadi pernah juga. Kita kena ingat gini-gini. Dalam konteks agama kita, sebab tu kita tengok banyak bercanggah mana orang Islam kita ni sekarang. Bentuk-bentuk ibadat dia tu. Kadang-kadang kita nampak setengah-setengah ibadat orang Islam ni, dia faham setakat perbuatan di kalangan manusia saja. Sedangkan ibadat kita ni, sama ada doa ke sembahyang ke, mesti dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang juga kadang-kadang. Bimbang. Kadang-kadang nak doa apa-apa, sebagai contoh lah, memang ramai begitu. Saya pernah jumpa ini dalam konteks ni. Ini sebab dalam konteks taubat ni. Ada orang kita ni bukan seorang, ramai. Tak pernah pun berdoa kecuali di belakang tu imam misalnya. Ada. Saya pernah jumpa, sebab pengalaman saya duduk kuliah mana-mana, masa kita duduk kecil tu. Ni satu kes berlaku. Dia minta supaya saya sembahyang hajat. Ini kita nak sebut ni, bukan kita anti sembahyang hajat. Sembahyang hajat tu kita terima. Cuma kita nak latih masyarakat supaya kembali pada cara hidup para sahabat seperti mana yang Nabi ajar. Itu maksud kita. Jadi bila dia suruh saya sembahyang hajat, saya kata ginilah, makcik buat sendirilah. Makcik buat sendiri. Dalam hadis Nabi kata antara waktu mustajab doa selepas sembahyang fardu ataupun sebelum salat tu, dalam sembahyang itu doa lah situ. Minta mengikut direct hajat kita secara tepat dengan apa yang kita faham keperluan kita. Orang lain tak akan faham keperluan kita seperti kita faham. Dia kata, dia jawab macam mana? Makcik rasa payah nak buat begitu. Dia kata, makcik rasa tak puas buat begitu. Kata apa? Dia kata kena ustaz lah, ustaz tu baca Quran sama, ustaz tu mengajar sama, ustaz lah. Dia kata salah lah tu makcik, salah lah tu. Bila saya minta bagi pihak orang, dia tidak ada mana ilhah itu. Dia salah satu doa yang mustajab, dia ada unsur ilhah. Ilhah ni mana desak benar. Desak ni sama ada menangis, terseduh-seduh, ataupun kita fokuskan. Fokus maksud macam mana? Ini dalam fiqh doa disebut, fiqh adiyah disebut. Bila kita doa tu, kalau masalah kita, misalnya kita kena suruh, kita doa, kita pun duduk doa. Cuba ilhah kitanya, kita doa soal tapi boleh jadi sampai 1 jam. Itu termasuk ilhah. Ilhah boleh juga dengan makna menangis. Ilhah ni makna desak. Ilhah ni makna desak. Dengan orang tak boleh desak, dia marah. Dengan Allah, itulah tanda manusia yang taat, manusia yang hina diri pada Allah boleh naik derajat. Salah satunya ilhah dalam doa. Dia pun sampai mengalirkan air mata, menangis lama dan acak kali, lebih baik. Itu makna ilhah. Orang lain tak boleh nak ilhah. Bahkan kita akan rasa lucu kalau orang lain doa, dia mengalirkan air mata kerana doa untuk orang. Kita terjolong. Dia akan jadi gitu. Dia akan jadi gitu. Tetapi kalau orang itu masalah dia, itu ria. Itu ajaran agama kita sebenarnya. Sebab tu kita tak pernah menangis. Sebab apa orang doa untuk kita? Kita kata pakai maide pergi akal kita masa duduk doa tu. Itu sebenarnya. Jadi ilhah tu kita kena faham. Sebab tu kita kena didik masyarakat begitu. Ilhah itu.
dalam bab doa. Ini satu falsafah yang besar sebenarnya. Tanda kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Tiba-tiba tidak begitu. Oh, dahsyat hilang keaslian doa tu jadinya. Jadi taubat ni pun begitulah juga. Hakikat taubat ni. Hakikat taubat ni pun begitu. Sebab hakikatnya mana kita nak membersihkan diri kita dengan kita melutut di hadapan Allah, menghina diri kita sehina-hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar ni mana doa, minta supaya Allah hapuskan dosa kita. Itu. Lepas tu tak boleh kau kita nak berdoa amin belakang imam boleh. Saya tidak kata tak boleh, jangan silap. Tapi janganlah kita berakhir di situ. Mesti kita habiskan masa kita bermunajat dengan Allah SWT ketika berseorangan itu. Kena latih begitu masyarakat. Kena latih begitu. Saya pernah ada minta kita sebab kita lah ni kebetulan terlibat dengan masjid. Ada saya pun nak sokong juga sebenarnya. Dia suruh saya semaya ajak. Saya tak lain. Saya kata beginilah, mana habis diri lah semaya ajak, saya amin ikut belakang. Perlu dia. Padahal dia tu semaya boleh buat, semaya tak tinggal. Semaya ajak mudah lagi. Tak payah baca dah. Tapi apa tu? Bukan tak boleh buat. Sebab tidak biasa gitu. Jadi kita nak ubah. Sebenarnya ubah benda yang tidak biasa, sedangkan dia luar biasa sebenarnya. Dia jadi biasa. Tapi oleh kerana mudah-mudah tidak biasa, dia jadi macam takut. Padahal itu keperluan dia, ajak dia. Kena ubah masyarakat tu, mesti kita kena ubah. Kita bantu doa ke belakang. Sebab tu dah sedekah dalam hadis lain dia ada lagi cara doa yang paling baik, iaitu dengan cara kita berdoa kepada sahabat-sahabat kita orang Islam tanpa dia tahu kita berdoa. Hak tu sebenarnya hak tak ada riak sungguh. Tak ada unsur hak tu tak ada unsur kebendaan langsung. Sebab apa kalau melibatkan semaya ni sekarang ni dia masih tak pulih lagi satu penyakit, terlibat dengan benda nasib dan sebagainya. Hak tu tak pulih lagi penyakit tu. Kita perlu pulihkan masyarakat kita dengan tu. Supaya jangan Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali kata salah satu ciri amalan bid'ah ni, maknanya ibadat khusus itu dia terlibat dengan kebendaan. Ikut Imam Ghazali, itu salah satu ciri. Imam Ghazali sebut kau ibadat khusus patut tak boleh langsung kau buat tu. Saya tidak kata begitu, tetapi dia jadi terikat. Kalau sampai mereka terikat, itu sudah jadi masalah. Supaya juga bila berlaku kematian, tak boleh kau kita pergi makan rumah si mati. Boleh, bukan kita tak boleh. Biasa kita pergi anak dia balik beli nasi pergi makan, tak apa. Ni kita ni baik wah boleh lembu. Cuba nak menikah anak, seorang suka pula pok mati. Hak masalah nak pergi makan rumah dia kali anak-anak balik daripada jauh, dia tidak boleh. Anak-anak balik je, lepas tu kita nak buat makanan untuk dia makan. Biasa, tu biasa, tak sabit hati pun buat gitu. Tak apa tu, tak ada masalah. Orang tak panggil baik lagu tu, orang tak panggil kenduri lagu tu. Dalam kitab sebut khanduri tu. Dalam kitab tu dia sebut khanduri, dia guna kha. Tidak tu bab lain. Jadi saya demandnya dia jadi gini, kesan dia benda-benda kalau tak serupa dengan Nabi tapi kita anggap Nabi buat, kita buat, dia jadi jauh dari agama. Itu kesan dia. Kena ingat benda tu, kita kena ingat. Benda yang Nabi tak buat, bila kita buat kita anggap Nabi buat, bila kita buat dia ada kesan yang sangat negatif. Dia jiwa jadi jauh dari agama. Imam Ghazali kata amalan yang tak serupa dengan Nabi tapi anggap Nabi buat dan dibuat secara meluas, kesan dia jadi keras hati. Apa maksud keras hati? Dia payah nak terima kebenaran. Bahkan dia sudah nampak keburukan itu jadi nampak molek. Ini bahaya. Ini penyakit yang tidak dirasai sebagai penyakit. Mengikut Imam Ghazali, inilah bahaya. Inilah benda yang paling bahaya. Jadi saya sebut itu kenapa? Kerana ulama sebut dia ada khusus bab kitab taubat. Sebuah kitab khusus. Manusia mana yang tidak bertaubat? Manusia yang buat bid'ah dia tidak akan bertaubat. Kenapa? Manusia yang melakukan bid'ah dia tidak bertaubat. Sebab dia anggap bid'ah itu sebagai ibadat. Dia tidak anggap salah bila dia bertaubat. Sedangkan anak tangga pertama bertaubat ni rasa salah, baru dia boleh taubat, baru dia mari nak bertaubat tu. Dia rasa betul nak taubat dia.
Bahkan dia sanggup balas dengan kita, dia sanggup tentel orang yang sebut, dia nasihat dia. Apa? Sebab dia anggap dia betul. Ini penyakit berat bid'ah ni. Dia tak akan taubat, dia sanggup mati kerana itu. Jadi antara, sebab tu dalam kitab kita sebut, tapi setengah kita sebut antara yang menyekat pintu taubat ni adalah bid'ah. Berat tu. Antara yang menyekat pintu taubat adalah amalan bid'ah. Sebab bid'ah ni berat. Sebab tu bid'ah ni ulama pandai berat. Sebab dia menyekat pintu taubat. Orang tak akan taubat orang buat bid'ah sebab dia anggap benda, orang buat bid'ah ni mana dia anggap benda tu ibadat yang benar-benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa perkara itulah beberapa perkara yang kita boleh faham daripada hadis ini. Dalam hadis ini juga ada sebut di ujung tu, Nabi sebut bahawa sebenarnya Nabi sebut ni, bila terlalu gembira sampai tersalah cakap, tersasul itu satu gambaran Nabi. Ayatnya manusia bila terlalu gembira dia boleh jadi sabul kalam. Tersasul, sabul kalam tersasul. Dia boleh tersasul. Jadi kalau tersasul begini dia tidak dikira sebagai dosa. Walaupun syirik tergerak atau Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau lah hamba aku ni Tuhan engkau. No, tak ada syirik besar tu. Tetapi oleh kerana dia sebut gitu kerana tersalah. Nak gambar itu gambar orang terlalu gembira. Dia kecil menjadi tak betul. Pak putih tu kan dia kata hitam. Dia salah. Gembira sangat. Jadi hal ni tidak dikira. Tidak dikira sebagai salah ni. Bila dia tak kira lah, katakanlah dia salah keceram ini dalam keadaan tersalah. Dia nak sebut benda lain ada kan. Nak kata teruk jadi buruk misalnya tak apa tu. Salah. Pelajar itu. Tapi tak boleh acak-acak lah orang syok lagu lain pula. Jaga-jaga. Jadi hak tu tak apa. Gitu saja hukum. Sebab sini ada ulama penjelasan kita ni dia ambil hukum dari segi fiqh lah. Fiqh orang tersalah dalam bab syirik. Tersalah tu tidak dikira. Itu dia keluar daripada amalan mukallaf. Hak tu tidak dikira sebagai, dia panggil kita ni dicah kerana usaha. Benda yang tersalah tu tidak usaha kita. Benda yang kita lakukan ketika kita tidur itu tidak usaha kita. Jadi bila benda tu tidak usaha kita dalam keadaan kita sedar, tidak kasb. Kalau dalam orang Islam dia panggil ini kasbun, bukan kasbun. Bukan usaha kita yang kita buat dengan sengaja, maka itu tidak dikira dosa. Ini rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tersalah. Misalnya dalam ayat Quran disebut la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Hak Allah kiranya hak Allah mari daripada lubuk hati kamu. Hak kamu laku dalam keadaan lara, dalam sumpah-sumpah kamu, apa sajalah kamu buat dalam keadaan kamu tidak sedar, tersalah, bukan lahir daripada maksud qasad hati. Hak tu la yu'akhidhukum, Allah tidak cah sebagai salah. Allah tidak anggap itu sebagai dosa yang dicatat oleh malaikat hafazah, itu tidak. Itu mafhum daripada ayat ni sebagai huraian kepada hadis ni. Baik, kita berhenti setakat itu. Cuma saya nak sebut sikit beberapa pandangan ulama berkenaan dengan apa makna istighfar, apa makna taubat. Ada beza ke tidak? Ini misalnya dalam kitab Fathul Qadir disebut Imam Syaukani, sebab dia kata berdasar kepada huraian Al-Quran ini berkenaan dengan, sebab dalam Al-Quran ada sebut misalnya dalam ayat mula-mula, kalau kita perhati dalam muqaddimah ni, sebab Imam Nawawi ni dalam metod penulisan Riyadhus Shalihin ni, sebelum dia kemukakan hadis, setiap tajuk dia kemukakan ayat Quran ni. Itu cara susunan Riyadhus Shalihin ini. Dalam ayat dalam muqaddimah pun ada sebut wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar, minta ampun dari sisi Tuhan kamu, kemudian selepas itu tubu ilaihi, bertaubatlah kepadanya. Apa makna istighfar, apa makna taubat? Kita nak tengok sikitlah. Mengikut Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir disebut begini.
Allah Subhanahu wa taala mendahulukan istighfar berbanding taubat. Istighfar dulu dalam ayat tadi, lepas tu baru amara tubu ilaih. Kerana likaunihi, kerana istighfar tu merupakan wasilah kepada taubat. Ini pandangan dia. Lepas kita tengok pula pandangan tokoh-tokoh mana yang lain. Kerana istighfar tu merupakan wasilah kepada taubat. Mengikut Imam Syaukani. Apa makna wasilah? Kita nak bertaubat kepada Allah seperti mana yang kita sebut sebelum ni. Syarat taubat tu ada pak tu iaitu ikhlas. Yani kita menjarakkan diri kita daripada punca pelaku maksiat. Lepas tu kita menyesal, kita azam tidak akan melakukan maksiat itu, azam nekat kita. Dan kalau kesalahan berkait dengan orang, kita pergi selesaikan dulu masalah kita dengan orang. Kalau dalam bentuk harta, kita kembali ke harta dia. Kalau dalam maksud maruah, kita bersihkan maruah dia. Hak tu syarat yang keempat. Hak tu selepas kita istighfar dulu. Kita kena istighfar dulu. Ya Allah, ampunlah kesalahan aku. Kesalahan aku ke dia? Aku hanya kepada orang. Dia kena hak tu dulu sebagai wasilah mengikut Imam Syaukani. Lepas tu baru kita pergi. Jadi taubat ni maknanya kita pergi selesaikan hak dengan masalah orang, ataupun kita selesaikan dulu nekat kita. Seperti yang saya sebut sebelum ini, kalau kita tengok bola tak semaya, terbukti bila tengok bola tak semaya. Orang lain tengok bola pun semaya. Cuba tengok dalam internet tu. Penonton Kelantan maya stadium tu kan. Maya aku ke mana pun. Tak apalah kita kira mudah benda ni. Tak apalah bila semaya. Tapi dia ni katakanlah bila tengok bola tak semaya. Maka ikhlas dia tak boleh dah tengok bola pukul 3, pukul 2 tu dia jadi tak semaya. Padahal boleh semaya dulu lepas tu tidur. Ataupun kerana dia pergi memancing, dia ingat tak semua orang lain semaya tepi-tepi patah tu, tepi sungai tu, dia tak. Kerana tu. Dan dia pun perasan bila dia tak ingat semaya malam-malam. Kalau terbukti begitu, ikhlas dia kena tinggalkan aktiviti mengair itu. Itu maksud ikhlas. Jadi kalau kita bincang bahawa ni 4 syarat ke apa tu, mula-mula sekali dia kena istighfar sebagai wasilah anak tangga pertama. Ini kata Syaukani. Sebab tu Allah sebut wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Sebab tu sebut begitu. Ini pandangan Syaukani, walaupun ada orang lain tak setuju. Tak apalah kita sebut, sebab benda ni kalau mengikut Farouk serupa dia tu. Farouk kata istighfar, taubat ni hak tula. Lepas tu orang tanya dia, kenapa Allah sebut wa anistaghfiru rabbakum, lepas tu thumma tubu ilaih, untuk taukid. Dia orang bahasa ni, Farouk ni orang bahasa taukid. Istighfar tak ada mana taubat dah. Lepas tu tubuh tu itu sebagai nak mentakkidkan. Jumlah itu jumlah takkid kepada jumlah sebelum itu. Sebab kita kecek berada kita takkid. Kita kena yakin dan percaya. Tak taukid tu. Yakin percaya nak mana? Sulah tu. Tulah tu kira-kiranya. Ini kata maknanya mengikut Imam Syaukani, istighfar ini dia tidak sama dengan taubat. Tidak sama dengan mana tubuh tu. Tidak sama. Tapi wasilah. Mana kita nak bertaubat, nak melengkapkan 4 syarat tu, mula-mula sekali bila kita buat salah, dia kena astaghfirullah. Astaghfirullah merupakan anak tangga pertama ataupun pembuka tirai untuk kita menyedari kesilapan kita, sehingga bila buat salah astaghfirullah. Apa tu? Kita telah mengumpat orang. Kita telah fitnah orang. Misal astaghfirullah, baru kita minta maaf. Minta maaf tu nak melengkapkan syarat tadi. Mula-mula dia mari tu. Ada juga ulama berpendapat taubat itu sebagai mutammimat kepada istighfar. Taubat itu Allah suruh istighfar. Istighfar minta ampun, tetapi dilengkapkan dengan taubat. Taubat ni maknanya kita kembali. Sebab tu setengah ulama kata taubat ni maknanya, contohnya kalau seorang itu tak sembahyang, dia istighfar, minta maaf kerana tak sembahyang, lepas tu taubat tu, dia taubat tu untuk melengkapkan istighfar, dia kena qada sembahyang. Bila seorang itu tidak sembahyang, bila seorang itu istighfar daripada kesalahan tidak sembahyang, dia kena taubat pula nak melengkapkan istighfar. Taubat tu apa makna situ kalau kita faham dalam buku setengah ulama? Taubat tu maknanya dia kena qada sembahyang dan dia kena pastikan sembahyang, dia kena sembahyang sama. Itu makna taubat. Kalau istighfar tadi minta maaf ni. Sebab istighfar ni ulama sebut dia boleh dengan lidah, boleh dengan hati. Yang paling baik
dengan hati dan lidah sekali. Lepas tu taubat tu dia buktikan dengan perbuatan dia. Dia qada sembahyang. Lepas tu dia jaga supaya tidak tertinggal sembahyang. Jadi mutammimat, jadi lengkaplah sebuah kita kata ibadat yang kita sebut sebagai taubat itu. Itu ada juga ulama kata begitu. Ada juga sebab ni panjang juga ni, 2 muka surat ni saya kumpul pandangan ulama sini ni. Ada juga ulama sebut bila kata tu makna istighfaru tu ni istighfaru wa anistaghfiru, yani istighfar itu dia dengan makna bila kita buat salah kita kembali rujuk pada Allah, menyesali kesalahan kita. Jadi istighfar itu makna tubuh. Dia makna tubuh dah. Lepas tu makna tubuh itu sendiri dalam ayat itu dia maknanya akhlisut taubah wastaqimu 'alaiha. Istighfar makna taubat je. Jadi wak mari pula sebagai taukid tu dia ada makna lain. Lepas kamu taubat sebut gini-gini boleh menangis apa tu, kamu kena pastikan ikhlas, bukan kerana orang, dan kamu kena istiqamah dengan taubat kamu. Apa makna istiqamah dengan taubat situ? Kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Itu maknanya istiqamah. Ada juga yang kata begitu. Ada juga ulama sebut istighfar itu dia merujuk kepada kesalahan lalu. Wa anistaghfiru dengan arti kamu mohonlah. Kamu mohonlah supaya Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Yani istaghfiru min salifidz dzunub. Mintalah keampunan daripada dosa-dosa lampau. Tubuh pula apa makna tubuh? Tubuh makna dosa-dosa yang akan dilakukan. Sebab kita ni tidak maksum. Dosa kita taubat lagi, kita minta petah lagi. Ya Allah, kembalikanlah aku kepada kamu. Jangan. Makna kembali itu makna apa? Kita seolah kita minta taufik. Taufik apa mana? Di bawah lindungan Allah. Itu makna taufik. Jadi kalau kita tengok makna tu mau lihat belakang tu. Semua tu merujuk pada nak mengelakkan diri daripada melakukan dosa. Betul-betul lah supaya doa Nabi kata Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. So, makna tu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berilah kepada aku ni ada upaya untuk aku melihat benar-benar itu sebagai benar, dan beri peluang biar aku boleh ikut yang benar tu. Dan kita minta supaya Allah beri pada kita nampak benda yang batil itu sebagai batil, dan kita minta supaya Allah beri peluang untuk kita menjauhkan diri daripada kebatilan. Jadi waktu tu sebenarnya ke arah nak jaga, nak minta taufik Allah. Ada lagi ulama sebut ini dia kata istighfar tu istighfar daripada syirik. Taubat tu kemudian kembalilah kepada taat. Istighfar daripada syirik, kembali, tubuh tu makna kembali mentaati Allah. Jadi kalau syirik itu kira dosa paling besar, dosa besar yang paling besar syirik lah. Dosa besar paling besar syirik. Jadi kalau syirik, dosa besar, mana kita minta, mana istighfar tu daripada syirik, kemudian kembali taat pada Allah. Itu makna Allah anistaghfiru rabbakum tsumma tubu. Ada juga ulama sebut begitu. Dan ramai juga ulama yang sebut begitu. Okey, baik, tak apalah lebih banyak lagi benda lain yang disebut sini. Misalnya disebut lagi, ini saya nak sebut agak berbeza lah. Misalnya ada ulama sebut Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan menyebut istighfar kerana istighfar ataupun kita ambil masdar dia maghfirah itulah sebenarnya tujuan daripada taubat. Kita duk taubat bincang bab taubat cara muslim ke apa dia maksudnya? Nak supaya Allah hapuskan dosa. Jadi kita sebut matlamat dulu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Baru kita fikir, baru kita bertaubat. Maknanya kalau berkait dengan orang kita pergi hantar barang orang. Kalau berkait dengan fitnah orang malu seantero dunia kita kata, kita pergi sesatkan. Pulihkan dia punya maruah dia. Tu selepas tu. Tapi yang matlamatnya ke dia? Hapus dosa. Sebab tu sebut istighfar dulu. Sebab istighfar maknanya berkait dengan maghfirah, keampunan Tuhan. Bertaubat tu tujuan bertaubat ni nak supaya bersih dosa. Bersih dosa ni istilah dia panggil maghfirah. Dia panggil maghfirah. Taubat tu sebab saja menyesal. Patut mengelak diri daripada terjebak kepada penyebab kepada dosa. Patut azan kata itu sebenarnya sebab laku tu. Hanaknya ke dia? Keampunan Tuhan. Tu hanaknya. Tu sebab tu Imam Syaukani kata wasilah tu. Tak apalah tu. Tapi wasilah dia tu maksudnya istighfar itu. Tak apalah.
Seterusnya kita tengok lagi. Jadi benda ni sebenarnya kalau kita tengok pun betul belaka ni. Dia menuju pada satu destinasi belaka ni. Apa yang disebut oleh ulama ni. Misalnya istighfar, ada ulama kata hak tu daripada dosa kecil, istighfar. Bertaubat ni daripada dosa besar. Ada juga ulama kata gitu. Kita nak tengok maha guru tafsir di kalangan sahabat Ibnu Abbas, apa dia kata tentang ayat ni. Dalam Tanwirul Maqais, ulama lain tulis, cuma dia kumpulkan tafsir-tafsir Ibnu Abbas. Nama penulis ni Muhammad bin Yaqut Al-Fairuz Abadi, mati pada tahun 817. Ini kira-kiranya tafsir Ibn Abbas dia kumpul. Dia ambil dalam kitab yang berselerak, dia kumpul, dia nisbahkan tafsir ini kepada tafsir Ibn Abbas. Apa Ibn Abbas kata? Ringkas Ibn Abbas. Ibn Abbas Nabi doa kepada dia supaya dia alim dalam bidang tafsir. Dia kata, wa anistaghfiru rabbakum wahidu rabbakum. Maka kata Ibn Abbas, apa maksud wa anistaghfiru rabbakum wahidu rabbakum? Tauhidkanlah Tuhan kamu. Itu maksud. Tauhidkanlah. Tauhid ni besar maknanya. Doa pun tauhid. Letak harapan tak ada pada mulai. Semua kita apa saja. Apa saja kita kembalikan kepada Allah. Minta doa. Sakit tu kita minta doa. Berharap kepada Allah. Apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pada benda lain. Itu makna tauhid. Mana kalau kita beli kereta Mercedes pun tidak kata selamat kita payah nak sedih sebab kereta Mercedes. Tak, kita kata pada Tuhan, bukan kata pada sebab lo ni kau jual dia pandai. Dia kata kalau beli kereta ni dia jaga awak, tidak awak jaga dia. Dia jaga tu. Dia pandai orang jual ni. Kalau beli kancing ni awak jaga dia. Dia tak boleh jaga awak nak ayahnya di segi sistem kereta tu lah. Tak ada unsur-unsur keselamatan. Tapi kalau beli kereta mahal ni dia jaga kita misalnya. Itu kita kata bahasa orang jual lah. Dia tidak mana syirik gitu, kita tidak kata gitu. Tapi nak ayahnya wahidu ni tak ada kita terikat dengan benda. Semuanya hati kita tawajuh kepada Allah, hanya pada Allah saja. Dan tidak ada pada diri kita yang boleh memesokkan hati kita daripada Allah. Itu maksud wahidu rabbakum. Lepas tu apa makna summa tubu ilaih? Maksud dia hadapkanlah kepada Allah dengan melakukan taubat dan ikhlas. Aqbilu ilaihi bitaubati wal ikhlas, kata Ibn Abbas. Jadi wa anistaghfiru dengan erti kita mentauhidkan Allah. Kita tadi ada ulama sebutnya mana kita tidak melakukan syirik. Tidak melakukan syirik, mana tauhid lah tu. Sebab tu dia lebih kurang macam mana ni. Kemudian wasumatubu ilaihi dengan erti kita hadapkan, kita tumpukan perhatian kita kepada Allah dengan cara kita taubat pada Allah dan kita melakukan ikhlas ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak lain-lain pun kalau kita tengok tu lebih kurang lah maknanya. Jadi itulah makna yang diberikan oleh ulama. Kalau farraq sebenarnya dia kata wa qala al-farraq thumma huna bi ma'na al-waw li anna al-istighfar wa at-taubah bi ma'na wahid fa dzakarahuma lit-ta'kid. Sebenarnya dia kata mengikut farraq dia istighfar dan taubat ini kalau kita tengok dalam ayat Quran ni, cuba kita tengok Allah guna harf taukid, harf ataf. Harf ataf itu menunjukkan bahawa wa anistaghfiru rabbakum summa. Summa ni ataf. Walaupun dia ada khasiat khusus tidak serupa tapi ataf. Tapi sebenarnya sebut dengan makna taukid, makna sama saja mengikut farraq. Tak apalah, itu kepelbagai makna. Dia rasa setakat itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibarlah daripada hadis yang kita baca ni untuk saya sendiri dan untuk sidang jemaah. Mudah-mudahan kita dapat meletakkan hidup kita ni di atas landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diberkati hidup kita. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.